Ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah maghrib kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW pernah sebut, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila Abdullah bin Salam. Nabi kata, siapa yang nak
tengok seorang lelaki yang dia ni merupakan ahli syurga, maka lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ni tuan-tuan? Kana al-Husain bin Salam habran min ahbaril Yahud fi Yathrib. Dia ni tuan-tuan di zaman asalnya bernama Husain bin Salam. Beliau merupakan habran min ahbaril Yahud, merupakan antara ulama-ulama Yahudi, ya, pendeta-pendeta Yahudi yang memahami kitab Taurat dan Injil, dan tinggal di Madinah ataupun Yathrib. Wa kana ahlul Madinati ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim yujillunahu wa yu'azzimunahu. Penduduk di Madinah ketika itu, tak kiralah agama apa, pahaman apa, kala apa, semua kenal Abdullah ataupun Al-Husain bin Salam, menghormati dia ni sebagai seorang yang orang panggil orang alim di kalangan masyarakat Yahudi. Faqad kana ma'rufan bainan nasi bituqa was-salahi mawsufan bil istiqamati was-sidqi. Dan dia ni dikenali di antara di kalangan masyarakat seorang yang baik, orang yang istiqamah, yang tidak memungkiri janji, ya, kalau janji ditepati, bukan janji dicapati. Jadi bagus ini walaupun ini Yahudi. Wa kana al-Husain, dan adalah Husain ini Yahya hayatan hadiatan, walakinnaha kanat fil waqti nafsihi jadatan nafi'ah. Dia hidup macam orang biasa, tapi dia membahagikan kehidupan dia dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Setiap hari Husain bin Salam ini membahagikan waktu dia dengan 3 waktu. Fashatrun fil kanis lil wa'zi wal ibadati. Sehari 24 jam hidup dia akan bahagikan 3 waktu. Bahagian pertama untuk duduk dalam gereja, beribadat, bagi tazkirah, bagi nasihat, ampunkan dosa orang. Itu kan kerja padri dalam gereja kan. Yang kedua, wasyatrun fi bustanin lahu yata'ahad nakhlahu bitajdzibi wa ta'bir. Kemudian lepas habis waktu dekat gereja, dia akan pergi dekat kebun dia, kebun tamar dia, untuk dia tengok apa cerita pokok tamar tu, ya, buah-buah dah masak ke belum. Wa syatrun ma'at taurati litafaqquhi fid din. Dan pada waktu malam pula dia akan mengkaji kitab Taurat, kitab Injil, untuk memahamkan lagi dalam bidang agama dia. Inilah Al-Husain bin Salam. Wa kana kullama qara'a at-Taurat, tapi setiap kali dia baca Taurat, waqafa tawilan indal akhbar, dia akan termenung panjang. Bila dia baca Taurat, dalam satu dia punya panggil surah-surah kan, dalam Taurat tu ada beberapa ayat yang menyebabkan dia termenung panjang, lama dia termenung. Kenapa? Dalam Taurat tu cerita allati tubashiru bi zuhuri nabi fi Makkah yutammim risalatil anbiya'i sabiqina wa yakhtimuha. Dalam Taurat cerita satu hari nanti akan lahir nabi di Makkah, yang nabi ini meneruskan perjuangan para nabi rasul yang terdahulu. Jadi kalau nabi tu keluar dekat Mekah, confirm dia bukan bangsa Yahudi. Pasal dekat Mekah mana ada Yahudi bang oi? Mekah semuanya Arab kau-kau punya, ya, Arab pure punya. Macam mana Yahudi boleh sampai ke Madinah? Ya, kalau ikut Yahudi ni asalnya Palestin, ya. Lepas tu jadi hamba abdi dekat Mesir. Lepas tu balik semula ke Palestin. Tiba-tiba tup dia boleh pindah jauh daripada Palestin tu, yang perjalanan sebulan, pergi sebulan tu, daripada Palestin dia pindah ke Madinah. Apa hal? Persoalannya, kenapa Yahudi pindah kat Madinah? Kenapa Yahudi tak duduk dekat Mekah? Kenapa Yahudi tak duduk dekat Putrajaya contoh? Kenapa Yahudi tak duduk dekat Tanjung Garang ke, Tawernam ke? Apa pasal dipilih di Madinah? Sebab tu tuan-tuan, Yahudi ni terror.
dalam Taurat dah cerita belaka dah. Taurat sebut Nabi tu akan keluar dekat Mekah. Tapi dalam Taurat kata satu hari nanti Nabi tu akan berpindah ke sebuah tempat, ke sebuah negeri. Negeri tu banyak pokok-pokok tamar, batu-batunya berwarna hitam. Yahudi tuan-tuan cari. Dia tengok belaka keadaan geografi negara-negara Arab berdasarkan clue petunjuk dalam Taurat. Tak ada tempat lain kecuali di Madinah. Nak kabarnya terrornya Yahudi tu. Kita jangan action, jangan kata kita lagi terror pada Yahudi. Surah lah kau. Yahudi lagi terror pada kita bab-bab Nabi ni. Sejak pada itulah Yahudi ni berbondong-bondong pindah daripada Palestin menuju ke Madinah dengan harapan mereka lah orang yang pertama beriman dengan Nabi akhir zaman. Sebab diorang ni confident Nabi tu berbangsa Yahudi. Wa kana yastaqsi awsaf hadha an-nabi al-murtaqab wa alamatihi wa yahtazzu farahan. Dan dia perhati, dia baca dalam Taurat dan Injil, sebut belaka dalam kitab tu sifat Nabi tu sekian gini rupanya. Lepas tu yang paling mengembirakan dia, li'annahu sayahjuru baladahu allazi wa yattakhiz min Yathrib muhajaran wa muqaman. Dalam Taurat cerita, tetapi satu hari nanti Nabi tersebut akan meninggalkan kampung halamannya di Mekah dan akan berpindah ke Yathrib ataupun Al-Madinatul Munawwarah. Lagilah seronok, ya. Wa kana kullama qara'a hadhihi al-akhbar, setiap kali Husain baca Taurat ni, au marrat bi khatirihi, ataupun bila dia buat kerja-kerja kat luar tu terkenang balik ayat-ayat dalam Taurat tu, yatamanna 'ala Allah, dia berharap kepada Allah, ayafsahalahu fi umrih, supaya Allah panjangkan umur dia, hatta yashhada zuhura hadzal nabiyil murtaqab, sehingga dia dapat melihat dengan mata kepalanya bagaimana rupa Nabi akhir zaman ini, wa yakuna awwalal mu'minin bih, dan dia berharap sangat supaya Allah izinkan dialah orang Yahudi yang pertama beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istajaba Allah azza wa jalla du'aahu, Allah memakbulkan permintaan Al-Husain bin Salam. Fanasa'a lahu fi ajlihi hatta bu'itha nabiyul huda wa rahmah. Allah panjangkan umur dia ni. Dia ni kalau nak kira dah veteran dah, ya, lebih pada abang kawasan, ayahanda kawasan dah dia ni, orang tua dah dia ni. Tapi dia minta Allah panjangkan umur dia supaya dia berpeluang melihat Nabi akhir zaman dan beriman dengan Nabi akhir zaman. Falnatruk lil Husain al-kalama liyasuqa lana qissata islamihi fahuwa laha arwah. Jadi nak tahu cerita ni tuan-tuan, kita biarkan Husain cerita kat kita macam mana kisah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia cerita, dengar dia cerita. Aku konon-konon aku lakonkan lah, tapi ni dia cerita. Dia ceritakan sendiri macam mana kisah dia boleh masuk Islam. Qala Al-Husain bin Salam, berkatalah Al-Husain bin Salam, dia kata apa? Lamma sami'tu bi zuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar daripada jauh dekat Madinah, dengar Nabi akhir zaman tu dah keluar dekat Mekah, dah ada, dan dengar-dengarnya dia sedang berdakwah, dia ke hulu ke hilir dekat Mekah tu, orang cerita. Akhastu ataharra an ismihi wa nasabihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi. Aku pun bila dengar cerita Nabi ni, aku cek nama dia. Kalau orang datang daripada Mekah ke Madinah, aku tanya nama dia siapa bapa dia, keturunan apa sifat dia, daripada kampung mana, dia tanya belaka. Jadi orang yang datang daripada Mekah ni cerita nama dia Muhammad bin Abdullah, daripada Quraisy, lahir dekat sekian-sekian tempat. Bila dia dapat maklumat ni, dia ambil maklumat ni, wa utabiqu bainaha wa baina ma huwa masturun indana fil kutub, dan aku cek balik dalam kitab Taurat, ada ke tidak persamaan cerita orang tu dengan dalam Taurat.
wa tathabbatu min sidqi da'watihi summa katamtu dhalika 'anil yahud wa aqaltu lisani 'an at-takallum fihi. Aku dapat maklumat tu, aku balik aku cek, betul nama dia Muhammad bin Abdullah. Saya dah cerita banyak kali kat tuan-tuan kan, dalam bahasa Ibriyah ataupun bahasa Sirianiyah, nama Nabi Muhammad ni diorang sebut dalam bahasa diorang dengan sebutan Paraklite. Paraklite ni tuan-tuan, bila diorang cek dalam bahasa Arab dengan makna Ahmad, ya. Ahmad sama dengan Muhammad. Ahmadu, aku puji. Muhammadun, terpuji. Alhamdu, segala puji-pujian. Sama belaka. Muhammad, Ahmad sama, tak ada beza. Jadi dalam kitab-kitab lama, kitab Taurat sebut namanya Paraklite. Dia terjemah Ahmad, makna aku puji ataupun yang terpuji. Sehinggalah aku confirm memang dialah orangnya. Kalau ikut pada waktu, masa, jarak yang Taurat cerita, memang dialah orangnya. Zahir pun dekat Mekah. Bila aku tahu, aku pun senyap. Aku tak cerita dekat orang Yahudi. Sebab dalam Taurat tak sebut tahu bangsa apa. Tapi tiba-tiba dapat maklumat daripada orang sana, dia bangsa Arab. Yahudi tak terima benda ni. Yahudi nak bangsa Yahudi kan, sebab dia overconfident Nabi Rasul daripada Yahudi. Start daripada Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya Yahudi belaka. Jadi orang overconfident, dah tentu Nabi final pun Yahudi juga. Ingat Nabi tu abah dia punya apa kan. Falamma balagha Yathrib wa nazala bi Quba aqbala rajulun alaina wa ja'ala yunadi fi an-nasi mu'linan qudumahu. Aku pun tunggu sehinggalah takdir Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Kita sedia maklum, sebelum Nabi masuk ke Madinah, Nabi masuk ke Quba. Nabi sampai dekat Quba pada 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, ya. Nabi keluar daripada Makkah bulan Safar, sampai di Madinah ataupun Quba 8 Rabiul Awal. Nanti orang confuse, orang kata, habis tu Ustaz, Nabi sampai Madinah ataupun Quba kita kata bulan Rabiul Awal, sampai di Madinah pun Rabiul Awal. Kenapa kita sambut Ma'al Hijrah ni bulan Muharram? Jadi fenin kat situ, fenin lelet dipanggil, ya. Jadi tuan-tuan, antara ceritanya lah, ya. Jadi bila zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Umar zaman dia jadi khalifah, dialah khalifah banyak buat transformasi, ya, perubahan, revolusi, reformasi, semua-semualah, farmasi, semua-semua zaman tu lah ke. Jadi Umar ni, bila dia cek surat-surat yang dihantar daripada kerajaan luar kepada kerajaan Islam, surat antara YB, dia cek belaka, surat ni semua tidak ada tarikh bila sampai, bila terima, tindakan Nabi bila, tak ada. Yang ada letterhead ada, tanda tangan ada, tapi tarikh tak ada. Umar kata tak boleh ni, nanti kita tak tahu surat ni dah sampai lama ke baru ke, projek ni bila nak siap, tak ada tarikh, macam mana ni. Lalu Umar Al-Khattab pun bincang dengan sahabat, kita kena letak takwim ataupun kalender tu, bila kita nak start. Jadi para sahabat pun bincang, ada kata sahabat, kita mula dengan bulan Ramadan. Bincang, tak relevan lah. Ada kata kita ambil bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak relevan juga. Bincang pasal 12 Rabiul Awal tu bukan tarikh kelahiran Nabi. Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal juga. Bincang sampailah kepada Muharram. Lalu Umar kata elok kita start Muharram. Sebab apa? Muharram ni orang baru habis buat ibadat haji, ya. Korang hafal tak bulan Islam ni? Yelah tu, angguk pun tak confidence, baru nak hafal bulan Islam payah apa, ingat lagu dia hafal lah kau. Aku pun tak hafal juga. Mujur ada lagu tu,
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah. Kan dah hafal, simple present tense kan. Jadi Zulhijjah orang buat haji. Orang pun dah habis buat haji. Haji ni kan ibadat yang berat, perjalanan yang jauh, letih. Okey, habis buat ibadat, letih, lega-lega, kita pun mulakan kehidupan baru, Muharram. Jadi cadang kata kita ambil Muharram, mulakan kalender Islam. Jadi Muharram lah startnya. Habis kenapa kita sambut mahal hijrah pada Muharram? Nabi keluar daripada Mekah Safar sampai dekat Madinah Rabiul Awal. Ulama buat kajian pula, rupa-rupanya Nabi ni merancang untuk berhijrah dalam bulan Muharram. Itu perancangan hijrah Nabi dalam bulan Muharram. Lepas tu bertindak dalam bulan Safar sampai ke Rabiul Awal. Itu sejarahnya. Okey, Nabi sampai dekat Kuba 8 Rabiul Awal. Nabi transit dekat Kuba 4 hari. Nabi buat masjid yang pertama, Masjidun Awwalu Masjidin Usisa ala Taqwa. Itulah masjid yang pertama yang diasaskan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 8, 9, 10, 11, 12. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat Nabi keluar daripada Kuba. Nabi keluar, kemudian Nabi sembahyang Jumaat dekat tengah-tengah jalan tu, dekat satu perkampungan. Lepas Jumaat Nabi teruskan perjalanan untuk masuk ke Al-Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi masuk ke Madinah lepas Jumaat, ya, lebih kurang dalam pukul 2, pukul 3 petang macam itulah, ya. Masa Nabi masuk tu, orang yang mula-mula nampak Nabi ni ialah Yahudi. Yahudi juga, engkau tahu. Arab Madinah tak kenal Nabi mana satu. Macam mana rupa Nabi. Tapi Yahudi terror. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad macam kenal anak sendiri. Padahal dia orang tak pernah tengok pun Nabi tu. Tak pernah, dalam Facebook pun tak ada. Ya, tak pernah lah. Ya, tapi dalam Taurat tu cerita. Dia punya clue-cluenya begini. Ini kehebatan orang Yahudi. Jadi falamma balagha Yathrib wa nazala bi Quba, ketika Nabi sampai dekat Quba, aqbala rajulun alaina, ada seorang lelaki Yahudi datang dan menjerit-jerit kata, "Oi, dia dah sampai dah. Wahai orang-orang Arab, Datuk engkau dah sampai, Datuk engkau dah sampai." Dia kata Datuk. Dia dalam bahasa Arab dia kata, "Ya ma'syaral Khazraj, hadza jaddukum qad ata, hadza jaddukum qad ata." Atuk dah sampai, atuk dah sampai, dia kata. Wa kuntu sa'ata idzin fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha. Husain dia kata, masa pengumuman dibuat, aku ni atas pokok kelapa pula, pokok tamar, tengah ambil buah tamar tu kan, jatuh, tengah petik buah tamar lah ni. Lepas tu dengar Yahudi kata, "Wah, dah sampai, dah sampai." Yahudi jerit-jerit. Yang dekat bawah pokok ni ada makcik aku nama Khalidah bintul Harith, jarisatan tahta syajarah, fama in sami'tul khabar hatta hataftu Allahu akbar, Allahu akbar. Masa aku duduk atas pokok, macam aku dekat bawah, Yahudi tu berlari macam gila. "Oi, Muhammad dah sampai, oi, Muhammad dah sampai." Aku dengar ni, spontan mulut aku kata, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Kau tengok Yahudi pun takbir, kau tahu tak? Kalau korang takut dan takbir lebih teruk daripada Yahudi, tuan-tuan. Tak faham takbir. Macam tu lah. Aku ni demam kura-kura sikit, tuan-tuan. Okey. Jadi Yahudi Husain ini bila dengar Nabi dah sampai, dia pun semangat, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Faqalat li ammati hina sami'at takbiri, "Khayyabakallahu." Makcik aku yang bawah ni, bawah pokok tengah kutip bawah tamar ni, dia dengar aku takbir, dia marah. "Apa takbir ni?" Makcik dia marah. Saluran satu, dia kata. Saluran satu, biasalah dah tua-tua ni kan.
Dia saluran satu pun masalah dia kena dalam saluran satu, saluran sumbat pula tu, tak dapat nak nolong. Makcik dia marah, khayyabakallah, wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta syai'an fawqa dhalik. Makcik dia kata apa, kau ni apa takbir-takbir, entah kalau yang datang tu Nabi Musa pun belum tentu kau takbir. Siapalah Nabi tu, siapa dia? Mak dia marah, makcik dia marah. Fakultu laha, aku pun kata dekat makcik aku, innahu wallahi aku Musa bin Imran wa ala dinihi. Makcik, yang datang tu bukan orang lain, saudara mara dengan Nabi Musa bin Imran, dan dia menyempurnakan ajaran agama yang Nabi Musa ajarkan kepada kita. Berimanlah dengan dia makcik. Wa qad bu'itha bima bu'itha bihi, dan Allah mengutuskan dia sebagaimana Allah mengutuskan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fasakatat wa qalat, makcik aku yang buah pokok ni sambung lagi, ahwan nabiyul ladzi kuntum tukhbirunana ayub'ats musaddiqan lima qablahu wa mutammiman li risalati rabbi. Betul ke kau cakap ni? Dia ke orang yang kita biasa dengar dalam Taurat kata Nabi akhir zaman akan keluar dan dia akan menyempurnakan risalah Nabi-Nabi Rasul terdahulu? Dia ke orangnya? Aku kata, ya makcik, dia lah orangnya. Apa kata makcik tu? Kalau macam tu, okeylah, tak apa. Kan? Lepas pada tu, dia turun, makcik dia pun isi borang. Gitu tuan-tuan. Ada faham? Sebab madaitu min tawi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun turun pada pokok, tak sabar nak sambut, nak tengok macam mana meriahnya orang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu kan, Madinah tu meriah yang amat sangat. Orang perempuan berlari-lari keluar, budak-budak berlari-lari. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Seronok hari tu best trip. Macam ada pesta yang besar-besar lah, hebat. Padahal tuan-tuan fikir kan, diorang sambut ni orang yang diorang tak kenal, tahu tak? Tu yang pelik tu. Diorang mana kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal pun dengar-dengar orang cerita je. Orang Mekah, penduduk asal yang tempat Nabi, tanah tumpahnya darah. Itu yang halau. Kau keluar kau, menyibuk dulu, menyusahkan orang. Yang ni yang halau. Tiba-tiba orang yang tak kenal Nabi ni beria-ria sambut Nabi SAW. Sebab tu Nabi sayang sangat orang Al-Ansar. Sayang sungguh dengan orang Al-Ansar. Nabi kata, lau salakan nasu wadiyan wa salakan ansaru wadiyan akhar la salaktu wadiyal ansar. Kalau manusia ni ada dua kumpulan, satu kumpulan manusia ikut satu jalan, orang-orang Al-Ansar ikut satu jalan yang lain, aku akan ikut jalan orang-orang Al-Ansar. Sambut Nabi dengan bunga mangganya, dengan apa, seronok sangat. Aku pun bergegas turun daripada pokok tu kan, pergi sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu an-nasa yazdahibuna bi babihi. Sampai-sampai jalan dah jam. Kau jangan main. Orang berebut-gebut tarik tali unta Nabi. Ya Rasulullah, rumah kami ya Rasul, rumah saya lagi best. Rumah saya lah ya Rasulullah. Saya baru renovation rumah saya. Rumah saya lagi best. Rumah saya baru beli sofa dekat IKEA ya Rasulullah. Rumah saya lagi best. Ada Unify ya Rasulullah. Rumah saya ada Astro Beyond lagi. Semua berebut, kau tahu tak? Nabi kata, da'ha fa innaha ma'muratun. Biarkan unta ni berjalan. Dia telah disetkan GPS-nya. Dia akan berhenti kat mana. Jangan tarik, biar dia berjalan. Orang pun lepaskan tali unta tu berjalan. Jalan. Sampailah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta ni pun duduk. Bila dia duduk, Abu Ayyub menjadi, rumah aku. Seronok sangatlah dia.
Dia pun nak ambil barang-barang Nabi. Nabi kata biar dulu. Biar unta duduk betul-betul. Tu duduk tak habis tu, baru tahiyat awal tu. Dia tak tahiyat akhir tu. Berdebar Abu Ayyub. Janganlah unta cari rumah orang lain. Sekali unta tu bangkitlah pula. Bangkit. Alamak, sudah bangkit dah. Baca ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Baca. Unta dibangkit tuan-tuan, dia macam detect lokasi. Macam tu. Dia dah detect betul-betul, barulah dia duduk buat kali kedua. Nabi kata, ha hunal manzil, di sinilah tempat aku akan tinggal. Wah, bukan rumah aku. Biar gila. Orang lain bengang ke, celaka sungguh dapat ke dia. Tak puas hati lah ini. Laki bini bergaduh. Itulah bang, orang suruh semua jemaah, awak tak nak pergi. Padan muka, tak nak berubah. Kau tengok dapatkan Abu Ayyub. Jadi Nabi ni duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Aku sampai-sampai tengok-tengok orang dah penuh depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi orang berasa-rasa rumah Abu Ayyub ni besar. Dia kira orang kaya dekat Madinah, dia ada kebun. Jadi rumah dia banglo lah macam tu. Sebab tu tak salah korang buat banglo, tak salah. Tapi buat banglo biar ada kuliah dalam rumah tu, buat ceramah duha, supaya besok dekat padang mahsyar ada bukti kau bukan duduk berak projek je kat rumah tu, kau ada buat kerja Islam. Faham? Gitu. Panggillah aku, ajak makan ke. Contoh. Ni tak, rumah besar tapi macam tanah perkuburan. Senyap sunyi rumah, tak ada majlis ilmu. Rugi kau besok kat padang mahsyar. Rumah besar, buat karaoke, buat parti, buat joget, buat apa-apa. Panjang kau ajak besok dekat padang mahsyar. Abu Ayyub rumah dia besar. Masuk lagi. Berasa-rasa orang masuk. Al-Husain bin Salam pun menjelit, dapat masuk. Tengok je muka Nabi SAW. Fakana awwala ma sami'tuhu minhu, perkataan yang aku ingat yang mula-mula Nabi cakap masa dia sampai di Madinah. Nabi kata apa? Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Nabi kata, wahai manusia, sebarkan ucapan salam. Banyak sebut Assalamualaikum. Kita Melayu ni pesen malu saja. Assalamualaikum. Kamu je lah susah apa. Ni tak, kita segih kan. Nabi kata afshus salam, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, buat makan. Nabi suruh kita buat makan. Ini dah berapa kali aku gajar kat Surau dia tak ada makan. Sabar je lah. Surau kaya aircon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah lagi kat Jamban 10. Buatlah makan. Bukan nak makan sedap pun, dapat barbecue pun kira okey apa. Lamb chop ke. Kan contoh. Ada satu tempat tu istiqomah, lepas kuliah makan biskut mayat. Sabar je lah kan. Nampak masjid besar kaya biskut mayat. Lepas tu aku kata, apa lah, duit berlambak bagi aku biskut mayat. Kau aku di mayat apa? Lepas pada tu tuan-tuan, alhamdulillah tukar menu nasi lemak tiap malam tuan-tuan. Okey, jadi Nabi suruh bagi makan. Tapi jangan membebankan kita lah. Yang penting ada makan. Makan ni bukan apa, seronok je, bukannya apa kan. Lepas tu yang ketiga Nabi kata wasallu bil laili wan nasu niyamun, bangkit malam, solat tahajud ketika orang lain tidur. Tengok Nabi ajar tu. Bermula sampai Nabi ajar benda macam tu. Kita ni tuan-tuan, tahulah nak kata mujur ada bulan Ramadan, bolehlah bangkit qiyamul lail. Kalau tak ada Ramadan, tobat haram tak bangkit kita ni. Ya, aku tak kata ke korang lah, korang tidak malam, bagus korang ni. Ramadan tu pula mujur ada sahur. Sahur tu pula mujur sebelum subuh. Ya, kalau Allah kata tak apalah sahur pukul 8 pagi, selamat kan. Memang tak bangkitnya. Maka Nabi kata bangkitlah malam, sembahyang ketika orang lain tidur. Kau buat 3 perkara ni. Bagi salam.
bagi orang makan bangkit qiyamul lail, tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk syurga dengan selamat. Allahu akbar. Senang rupanya masuk syurga je, taklah payah sangat. Cakap senanglah. Hari ni saya berazam saya nak bagi salam semua orang, Ustaz. Assalamualaikum. Besok tak buat dah lah kan. Kita biasalah semangat kita kan. Lepas tu bila Nabi dah cakap, apa kata Husain? Faja'altu atafarrasu fih, aku perhati, aku tengok je muka Nabi ni. Wa atamalla minhu faiqantu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin, aku tengok je muka dia, aku kata ni muka orang baik, bukan pembohong ni, jadi bagus dia ni, ya. Cuma dadautu minhu, kemudian aku pun dekat rapat ke Nabi, dan aku pun cakap dekat Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, sepuntan